Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua pelajar-pelajar. Hari ini kita akan sambung balik topik kita bagi subjek fizik page 1081 untuk slot kelima. Sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, kita kembali kepada peringatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebelum kita mulakan sesi pertemuan ini, kita jaga kita. Sentiasa basuh tangan dan jaga kebersihan diri. Pastikan penjarakan aktiviti sentiasa dipatuhi dan sentiasa memakai face mask ketika di tempat awam. Amalkan 3W, iaitu sentiasa mencuci tangan, sentiasa memakai penutup muka atau face mask dan sentiasa patuhi amaran-amaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dari semasa ke semasa. Seterusnya, elakkan 3C, iaitu crowded places ataupun tempat yang sesak, confined space ataupun tempat sempit dan tertutup, dan bercakap dengan jarak yang dekat. Elakkan bercakap daripada dekat kurang daripada 1 meter. Kita jaga kita. Hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan paduan daya bagi statik zarah, iaitu pertama sekali pengenalan daya ke atas satu zarah dan penambahan dan penolakan vektor daya. Ini adalah objektif pembelajaran kita, iaitu pelajar faham asas statik dalam sains kejuruteraan supaya prinsip statik zarah, paduan dan uraian daya dapat diaplikasikan. Di akhir pembelajaran, pelajar mesti boleh mengetahui konsep dan prinsip statik zarah, paduan dan uraian daya. Daya paduan bagi statik zarah. Daya ditarikkan sebagai sebab yang akan mengakibatkan pergerakan satu jasad yang berkeadaan diam atau perubahan hal laju bagi jasad yang berada dalam pergerakan seragam. Daya ialah tindakan satu badan menolak atau menarik ke atas badan yang lain. Daya ialah hasil darab jisim dengan pecutan. Definisi zarah. Zarah ialah satu badan yang sangat kecil di mana jisim atau dimensi yang tidak diambil kira dalam analisis suatu masalah. Zarah ialah satu entiti yang paling kecil, lebih kecil daripada atom yang berbentuk titik yang punya kuantiti minimum sifat-sifat suatu bahan. Kesan-kesan daya. Daya boleh menyebabkan objek bergerak, mengubah laju objek bergerak, menghentikan objek yang bergerak, mengubah arah gerakan dan mengubah bentuk objek. Hubungan di antara daya dan pecutan. Ingat kepada hukum Newton kedua dalam slot sebelum ini. Kadar pergerakan momentum bagi objek bergerak adalah berkadar terus dan sama arah dengan daya bersih yang bertindak ke atasnya, iaitu F bersama dengan MA, di mana F adalah daya bersih, M adalah jisim, A adalah pecutan. Perhatikan kepada rajah 2. Daya F, tindakan pada titik A. Daya F yang bertindak ke atas zarah atau badan, rajah 2A mempunyai satu tindakan di titik A. Magnitude F, magnitude menerangkan kuantiti jumlah atau banyaknya daya yang dikenakan pada A. Contohnya pada rajah itu, daya bermagnitude F sama dengan 10 Newton, dan pada rajah 2A dan 2B. Arah adalah theta, menerangkan arah kedudukan daya atau sudut dari garisan rujukan. Garisan rujukan tidak semestinya mendatar. Garisan AA di mana daya bertindak sepanjangnya dikenal sebagai garisan tindakan seperti dalam rajah 2-3.
hasil tambah vektor. Seperti yang kita ketahui, daya adalah satu vektor. Penambahan dua vektor daya F1 dan F2 boleh disebut sebagai F1 campur F2. Hasil tambah ini merupakan satu vektor yang dinamakan vektor paduan daya. Apabila dua vektor yang sama ditambah, vektor paduan yang terhasil mempunyai A, arah yang sama dan kedua-dua vektor daya tersebut. B, magnitud yang sama dengan hasil tambah magnitud kedua-dua vektor daya tersebut. Hasil tambah vektor daya. Jika terdapat beberapa daya bertindak pada satu arah pada arah yang sama, sepanjang daya yang bertindakan yang sama, paduan vektor daya R yang bertindak ke atas zarah itu boleh dinyatakan oleh jumlah algebra vektor-vektor daya-daya yang bertindak ke atasnya. Contohnya seperti rajah 2, 4, daya Q dan daya P. Dicampurkan bersama R sama atau paduan sama dengan P campur Q. Rajah 2, 4 menunjukkan dua daya P dan Q bertindak ke atas satu zarah pada arah yang sama sepanjang garis tindakan yang sama. Paduan vektor daya R yang bertindak ke atas zarah tersebut ada R sama dengan P campur Q. Hasil tolak vektor daya. Jika terdapat beberapa daya berlawanan arah yang bertindak pada satu garisan tindakan yang sama, paduan dua vektor daya R yang bertindak ke atas zarah yang itu dinyatakan oleh perbezaan algebra di antara vektor daya-daya tersebut. Rajah menunjukkan dua daya P dan Q bertindak pada satu zarah dengan keadaan bertentangan arah di antara satu sama lain. Maka paduan vektor daya ke atas zarah itu diberikan oleh R sama dengan Q tolak P. Daya paduan. Daya dua atau lebih daya yang bertindak pada satu titik boleh digantikan dengan satu daya tunggal yang dipanggil daya paduan untuk mewakili gabungan daya-daya tersebut. Contoh daya paduan. Ali dan Abu menolak sebuah kotak dengan daya 400 Newton dan 300 Newton masing-masing mengikut arah yang sama. Jumlah daya dikenakan adalah 300 Newton campur 300 Newton. 400 Newton campur 300 Newton bersama dengan 700 Newton. Contoh paduan daya. Bagi mendapatkan daya paduan, menggunakan faktor-faktor berikut. Jika daya pada arah paksi X dan paksi Y positif, dianggap bernilai positif, maka daya pada paksi X dan paksi Y negatif dianggap bernilai negatif dan sebaliknya. Contohnya seperti gambar rajah sebelah. F1 10 Newton pada arah positif X, F2 Newton 2 Newton, F2 2 Newton pada arah negatif X dan F3 adalah 3 Newton pada arah positif X. Daya paduan adalah F1 campur F2 campur F3 iaitu 10 campur minus 2 campur 3 bersama dengan 11 Newton. Contoh seterusnya adalah guna hasil tambah atau hasil tolak jika daya-daya yang terlibat selari dengan paksi Y. Lihat contoh sebelah. Jika daya sfera adalah 5 kg, maka daya paduan adalah F1 campur F2 campur berat, iaitu 2 Newton F2 F1 2 Newton campur tolak F3 F2 3 Newton campur dengan berat kali graviti. Di sini berat adalah 5 kg dan graviti dianggap sebagai 10 Newton. Oleh sebab itu 2 tolak 3 campur 5 kali 10 iaitu 49 Newton. Dalam kes ini daya-daya ke bawah dianggap positif mengikut arah graviti. Penolakan vektor daya. Untuk penolakan vektor daya ini,
biasanya kita menggunakan kaedah teori Pythagoras untuk penyelesaian menggunakan kaedah segitiga. Ini adalah kaedah algebra biasa di mana C adalah hasil punca ganda 2 A ganda 2 campur B ganda 2. C adalah sendeng. A adalah satah X dan B adalah satah Y. A adalah punca ganda 2 C ganda 2 sendeng tolak B ganda 2. Manakala B ganda 2 adalah B adalah bersamaan dengan punca ganda 2 C ganda 2 tolak A ganda 2. Ini dengan mengambil kira sudut mestilah 90 darjah. Jika daya-daya ini tidak lurus satu sama lain, maka paduan boleh ditentukan dengan menggunakan kaedah teorem Pythagoras. Ini adalah penyelesaian. Hitung daya paduan yang terhasil jika daya F1 pada paksi X bernilai 3 Newton bertindak bersama dengan daya F2 bersama dengan 4 Newton pada paksi X. Pada paksi Y, F1 adalah bertindak pada paksi Y 3 Newton, manakala F2 bertindak 4 Newton pada paksi X. Oleh itu daya paduan adalah daripada F2 ke F1 ni. Jarak ni. Ini adalah bersama dengan punca ganda 2 F1 ganda 2 campur F2 ganda 2, iaitu 3 ganda 2 campur 4 ganda 2 bersama dengan punca ganda 2 25 ataupun 5 Newton. Magnitude daya paduan dan arah daya paduan boleh ditentukan dengan menggunakan beberapa kaedah. Pertama sekali kaedah segi empat senari, kedua segi tiga vektor, ketiga luraian daya. Ketiga-tiga kaedah di atas akan memberikan nilai magnitude dan arah magnitude yang sama. Contoh-contoh penyelesaian soalan daya paduan. Ini adalah satu beban dikenakan daya pada RX 20 Newton dan ada daya geseran atau rintangan sebesar 5 Newton pada arah bertangan. Berapakah daya besar yang bertindak ke atas objek? Daya besar yang bertindak ke atas objek adalah 20 Newton tolak dengan 5 Newton, iaitu bersama dengan 15 Newton. Contoh seterusnya, beban seberat 100 kg dikenakan daya 20 Newton ke arah X dan terdapat daya rintangan atau pergeseran sebesar 5 Newton dalam arah bertangan. Berapakah percutan objek? Dalam kes ini, F sama dengan 20 tolak 5 iaitu 15 Newton. Oleh kerana kita diminta untuk mendapatkan A ataupun daya percutan, kembali kepada hukum Newton kedua iaitu F sama dengan MA. 15 Newton sama dengan 100 kg kali dengan percutan. Oleh sebab itu percutan adalah sama dengan 15 bagi 100 kg sama dengan 0.15 meter per saat kuasa 2. Seterusnya, tentukan percutan objek 50 kg. Satu objek seberat 50 kg dikenakan daya pada satah 30 darjah, dikenakan daya 100 Newton pada satah 30 darjah dan terdapat daya rintangan sebesar 5 Newton pada arah bertangan. Pertama sekali kita kena mencari berapakah daya bersih yang bertindak pada satah X. Pada satah X ini, Fx adalah 100 cos 30 darjah tolak 5, iaitu 86.6 tolak 5 sama dengan 81.6 Newton. Ini menggunakan hukum cos, hukum sin. F sama dengan MA, ini adalah balik kepada hukum Newton kedua.
F sama dengan A adalah sama dengan F bagi M iaitu 81.6 bahagi dengan 50 bersama dengan 1.7 meter sesaat kuasa 2. Seterusnya, satu objek 20 kg dikenakan daya pada satah 50 darjah dan pada satah 30 darjah positif pada 50 Newton dan 50 Newton lagi dikenakan pada satah pada sudut yang bertentangan 30 darjah. Pertama sekali dapatkan daya paduan bersih iaitu 50 Newton cos 30 darjah campur 50 Newton cos 30 darjah ataupun 2 kali 50 cos 30 darjah iaitu bersamaan 86.6 Newton. Kembali kepada hukum Newton kedua, F sama dengan MA. A sama dengan F bagi M iaitu 86.6 bagi dengan 20 iaitu bersama dengan 4.33 meter sesaat cos 2. Seterusnya, jika kereta bergerak dengan position seragam 40 meter sesaat cos 2 dan daya geseran yang bertindak pada tayar ialah 10 Newton, berapakah daya yang dirasakan oleh enjin kereta? Masih lagi menggunakan hukum Newton kedua, F bersama dengan MA. M adalah 100,000 kg kali dengan pecutan iaitu 40 meter saat cos 2 bersamaan dengan 40,000 Newton ataupun 40 kN. Seterusnya ini adalah self check ataupun periksa sendiri kefahaman anda. Pertama sekali, apakah perbezaan kuantiti vektor dan kuantiti skala? Nyatakan dua contoh. Jelaskan maksud daya paduan. Nyatakan 3 kaedah untuk mendapatkan daya paduan. Dan seterusnya kirakan daya paduan bersih untuk rajah di bawah. Pelajar-pelajar boleh membincangkan penyelesaian kepada soalan-soalan ini bersama dengan guru-guru kelas anda. Seterusnya, semak semua kandungan pembelajaran anda. Pada hari ini kita telah berkongsi berkenaan dengan paduan daya status darah. Dan untuk slot seterusnya, pelajar-pelajar akan pergi kepada bahagian 2.2.4 iaitu paduan daya, kaedah segi 4 daya senari dan kaedah segi 3 daya. Hingga berjumpa lagi pada slot seterusnya. Ini adalah bahan-bahan rujukan yang pelajar-pelajar boleh gunakan. Dan saya sekali peringatan kepada pelajar-pelajar semua daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sentiasa pasangan dan jaga kebersihan diri. Pastikan penyarakan aktiviti sentiasa dipatuhi. Sentiasa memakai face mask ketika tempat awam. Kita jumpa lagi pada slot akan datang. Terima kasih.